Itu untuk live saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Sadaqallahul 'azim. Bahagia sahabat fadilah Tuan Imam Masjid Al-Hormati, Masjid Al-Iman, Masjid Al-Iman Qaryah Al-Hormati, khususnya bahagia semua pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa qaryah. Bahagia sahabat saya Ustaz Lutfi Amir, khususnya di liputan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita banyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang diberikan pada malam ini dapat kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita diberikan hidayah, dalam keadaan kita sibuk dengan urusan harian. Allah Ta'ala luangkan masa kita untuk bersama-sama dengan satu majlis ilmu pada malam ini. Dan insya-Allah sebelum kita menanti ketibaan bahagia Profesor Dr. Sharifah Hayati yang sekarang berada di Hotel Raya dan dalam perjalanan untuk ke masjid kita, elok saya mengisi ruang waktu yang ada dengan sebuah sekirah ringkas. Nanti apabila Profesor sampai, kita teruskan dengan forum perdana Hewan Islam pada malam ini. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, saya melihat pada satu kitab Mukasyafatul Qulub, yaitu Menyingkap Hati Menghampiri Ilahi, karya oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana dalam kitab ini disebutkan yang pertama sekali sifat yang perlu ada dalam diri kita. Sifat yang perlu ada dalam diri kita sebagai orang Islam ialah sifat al-khawf, yaitu takutnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan seorang yang bijak mengatakan kesihatan jasmani terletak pada sedikit makan. Kitab Mukasyafatul Qulub ini adalah satu kitab yang membicarakan berkaitan dengan satu ilmu tasawuf, yaitu ilmu menyucikan diri. Tasawuf. Selalu kita belajar ilmu tauhid, akidah, ilmu syariah, dan juga ilmu tasawuf. Jadi ilmu untuk menyucikan diri ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam kitab ini disebutkan kesihatan jasmani itu terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak pada selawatnya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ilmu tasawuf, sifat al-khauf ini yang pertama, Imam Ghazali menyatakan dalam kitabnya, yaitu untuk memperolehi kesihatan jasmani kita jangan banyak makan. Jangan banyak makan, jangan banyak makan, jangan makan banyak. Yang ni yang kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol. Tambah kalau ada kambing. Kalau ada kambing dia payah nak kontrol. Pasal apa? Kita jenis makan ni tolak kayu dengan batu. Yang lain semua kita makan. Makan ni sebenarnya kalau ikut dalam Islam, apabila kita lapar baru makan, berhenti sebelum kenyang. Yang jadi masalah kita, tak lapar pun kita makan, kenyang pun kita makan. Untuk mendapat kesihatan yang baik, tubuh badan yang sehat, sedikit makan. Jadi payah kita nak kontrol. Tapi kalau nak sehatkan tubuh badan dengan sedikit makan.
Kalau muda-muda lah, kalau main tua tak payahlah. Sakit ni satu lumrah, kan? Saya umur 50, pergi jumpa doktor, 50 lebih dah ni. Abang kat doktor pasal apa bila saya naik tangga? Lutut saya suka bunyi. Itu doktor tanya, you umur berapa? Saya 50 lebih dah. Sampai masalah. Sampai masalah. 50 lebih sampai masalah. Naik tangga lutut bunyi. Dulu umur 30, lompat pun tak bunyi. Kan? Lah naik tangga, perang. Turun tangga, perang. Kan? Kita pergi cek doktor, kita heran. Awak doktor, ada bunyi yang agak funny lah. Funny ni maksudnya yang apa bahasa kita kata apa? Ajarin. Lucu. Agak lucu. Bila berjalan, perang. Bila duduk, perang. Cek doktor kata, sampai masalah. Sampai masalah datang. Mata kita macam tu juga. Dulu masa muda tak pakai spek. Mai umur 40-50 pergi buat spek. Tanya doktor pasal apa mata saya berkelabu. Umur berapa? 45 sampai masa. Yang tu kita tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Sebab bila sampai masa, memang tubuh badan kita akan semakin lemah. Semakin lemah. Itu kena terima hakikat. Apapun sebenarnya untuk menyihatkan tubuh badan kita, tak dapat tidak, jangan makan banyak. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk roh kita itu selamat. Kekuatan hidup kita ni tuan-tuan, roh. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Bila ditanya berkaitan dengan roh, apa itu roh? Maka dijawab oleh Allah, roh itu urusan Allah. Sebab Nabi SAW satu hari ditanya oleh kufar musyrikin, wahai Muhammad, kalau kamu orang yang betul-betul bijaksana, kamu orang yang cerdik, kamu boleh jawab soalan kami semua masuk Islam. Satu soalan yang nak tanya kamu. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Terangkan sikit kat kami, apa itu roh? Roh tu duduk kat mana? Nabi tak boleh jawab. Sebab kufar musyrikin ni dalam diri mereka, memang mereka tahu dah kalau Muhammad boleh jawab soalan ini, makna Muhammad ni tak betul. Mereka tahu dah. Tiba-tiba bila ditanya kepada Nabi, wahai Muhammad, beritahu kepada kami apa itu roh. Nabi kata, aku tak tahu. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Kalau nak tahu pasal roh, itu urusan Allah. Maka daripada dalam hati, memang ini Muhammad yang betul-betul betul. Tapi kerana kufarnya mereka tetap tak masuk Islam. Tapi mereka tahu kata Nabi itu seorang yang betul. Jadi nak kuat roh kita tuan-tuan, nak boleh sembahyang, nak boleh puasa, nak boleh berzikir, roh tuan-tuan. Sebab makanan roh ni sebenarnya kena lebih daripada makan yang kita makan harian nasi itu. Makanan untuk jaga roh ni tuan-tuan, hendaklah lebih daripada apa yang kita makan untuk jaga jasmani. Kita boleh makan vitamin, multivitamin. Kita boleh makan piramid makanan. Kita jaga kesihatan kita. Kan? Yang sayur, buah, semua duduk di bawah. Yang atas nasi, kuih sikit. Tu kalau piramid makanan. Tapi orang kita dia kali hak sayur, buah duduk di bawah, duduk di atas. Hak nasi semua duduk di bawah. Sebab tu kalau kita pergi kenduri, mereka potong sayur tu dua besen. Habis kenduri, setengah besen tu tak habis. Berapa? Orang kita dengan sayur ni dia kurang. Sebenarnya sayur tu baik untuk kesihatan. Baik, dia boleh mencuci darah kita. Sebab tu banyak orang yang suka makan sayur. Kita sayur tak tepi. Kan? Okey. Kita makan sayur, makan makanan untuk jaga jasmani. Sebenarnya kita perlu lagi satu makanan yang lebih daripada sayur, lebih daripada nasi. Iaitu makanan roh. Apa makanan roh? Kita solat, kita puasa, kita berzikir, kita baca Al-Quran, kita bertasbih, kita bertahlil. Semua itu adalah makanan roh. Kita dah hafal dah. Nabi kata, aksiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Kamu hendaklah banyak baca Al-Quran di rumah-rumah kamu. Karena kata Nabi, rumah yang tak ada bacaan Quran, rumahnya akan jadi sempit walaupun luas. Keluarganya akan jadi susah walaupun senang.
Maknanya Quran itu ada kebaikan yang tersendiri. Nabi suruh baca di rumah-rumah kita. Berapa ramai daripada kita yang boleh baca Quran setiap hari? Tapi yang main malam ni saya ingat, macam saya selalu sebut lah, semua hebat-hebat. Takat 5 juzuk tu biasa orang. Tak ada boleh 5 juzuk lah. Tak sampai. Tak sampai sikit lagi. Kiamat tuan-tuan bagus lah sampai 5 juzuk. Saya pun tak sampai. Betul kan? Kadang-kadang lebih lah, tapi biasa tak sampai. Kalau tuan-tuan boleh sampai 5 juzuk, top. Makalah roh kita cukup. Roh kita jadi cukup. Sebab itu kita boleh bangun malam untuk bertahajud. Kan? Sholli bil laili wan nasu niyam. Kita bangun pada waktu malam untuk solat. Manusia lain sedang tidur. Pasal roh kita kuat. Kita boleh main masjid ni sebab roh kita kuat. Kalau kita roh tak kuat, rumah tepi masjid pun tak main. Pentingnya roh dalam diri kita. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya, untuk keselamatan roh kena kurangkan dosa. Ini penting. Kena kurangkan dosa. Kasratuz dzunub binisyanil maut, kata Nabi. Banyak orang yang melakukan dosa karena dia lupa dia akan mati. Pasal apa ramai orang buat dosa ni? Pasal apa banyak sangat dengan tikam ekor, minum apa, ketum. Tapi di sini alhamdulillah ketum tak ada. Ini alhamdulillah beliau kan? Alhamdulillah. Tak ada masalah apa. Kan? Macam mana dia boleh terlibat dengan benda-benda yang tak elok? Sebab rohnya rosak. Sebab rohnya rosak. Jadi untuk selamatkan roh kena sedikitkan dosa. Kasratuz dzunub binisyanil maut. Kerana dia lupa kata dia nak kena mati. Tuan-tuan, tak mati memang kita kena mati. Tak kira tua atau muda, sakit ataupun sihat, laki ataupun perempuan, semua kena mati. Cuma mati tu bila nak main kat kita, yang tu suatu yang dirahsiakan oleh Allah. Kadang kita tengok orang yang sakit teruk tak mati. Orang sihat mati dulu. Orang sakit di hospital ni, kawan pergi tengok penuh. Lepas 3 bulan dia balik, mana geng ambil tengok aku. Dia berkata geng ambil tengok semua jalan dah. Baik. Aku yang teruk pun tak jalan lagi. Bukan mesti sakit teruk jalan dulu. Tak sakit pun boleh jalan. Jadi kita kena peringat sebab itu dirahsiakan kematian pada kita, supaya kita peringat bila-bila pun Allah Ta'ala boleh cabut nyawa kita. Nisyanil maut. Pasal apa orang lupa akan mati? Nisyanil maut bihubbid dunia. Kerana dia terlalu cinta akan dunia. Dia cinta dunia. Dia lupa nak kena mati. Umur 60, 70, 80, 90. Dibelikan dunia ni macam umur 2-30. Kan? Siang malam menyangkui. Tua-tua menyangkui apa lagi kan? Berzikir sudah dah. Tengah malam pun makin menyangkui lagi. Laki ke bini kata faham menyangkui. Buat tengah malam dia kata nak kena menyangkui malam sejuk sikit. Kan? Nak tanam pisang, tanam apa? Sabarlah faham weh. Makin tahajud lah. Duk menyangkui tengah malam tu. Bukan tak boleh dah tuan. Tapi hak akhirat tu kena rebut dah. Maknanya kalau sampai umur 60 tu, kita kata dia punya time, masa tu, dia kena semakin kurang. Kan? Duk kalut dengan dunia lagi. Umur 6, 70, 80, projek sana, projek sini. Tekan orang tu, tekan orang ni. Supaya semua boleh kat dia. Nak pulun apa? Makan nasi sepinggan pun tak habis. Kan? Tengah pinggan pun kambah. Kan? Nak pulun lagi. Hubbud dunia tuan. Dia terlalu cinta akan dunia. Nak ikut cukup ni manusia sampai bila pun tak cukup. Dunia ni tuan-tuan, hubbud dunia tak cukup. Tuan-tuan, ada satu bukit gunung emas. Kalau ada orang kata satu lagi gunung nak bagi, boleh tak? Dia kata boleh tak? Angkat kepala pun tak larat tak? Pasal apa? Hubbud dunia ra'su kulli khatibah. Kata Nabi, orang yang cinta dunia adalah kepala kepada kesilapan dalam hidup manusia. Dia meletakkan dunia di depan. Kita sebagai orang Islam
letakkan akhirat di hadapan kita. Letak akhirat di depan, dunia ikut kita. Letak dunia depan, akhirat belum tentu ikut. Sebab tu bila Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, وَبَتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dalam hidup kamu kena cari akhirat. Ini macam tuan-tuan duduk main masjid. Alhamdulillah, saya duduk mengajar di masjid ni tuan-tuan secara mingguan. Hari Selasa malam Rabu. Saya duduk mengajar sini. Harap-harap tuan-tuan yang main malam ni, yang duduk di Korea ni tuan-tuan, bolehlah untuk hadir bersama. Setiap hari ada majlis ilmu di masjid kita, santapan rohani kita. Bukan lama mana tuan-tuan, 1 jam. Kan 7.30 sampai 8.30 kita berhenti 1 jam. Kita charge bateri kita setiap hari, duduk di rumah Allah, kita niat i'tikaf, kita berjamaah. Malaikat Allah mendoakan kita, ya Allah ampunkan mereka, ya Allah, ya Allah berikan rahmat kepada mereka, ya Allah. Kalau waktu sehat kita boleh main masjid, tiba-tiba kita sakit tak boleh main, pahala kita tetap berjalan. Ini istimewa dia kata. Waktu kita sehat walafiat ni, setiap waktu kita ada, program ilmu kita ada, majlis ilmu kita sampai. Tiba-tiba satu hari kita sakit. Manusia biasa memang perlu sakit untuk Allah Ta'ala bagi rehat sementara. Kita tak main masjid tu, pahala berjalan macam biasa. Tapi kalau waktu sakit baru nak main, berapa kali boleh sampai masjid? Nak anak cucu suruh main, takat sehari 2 dia suruh, mau 3 hari pergi sendiri. Last sekali orang masuk masjid dengan kaki, dia masuk masjid dengan kepala. Jangan sampai tuan-tuan, waktu kita boleh berjalan ni, kita mainlah berjalan ke masjid. Waktu kita boleh berjalanlah ke masjid. Jangan sampai satu hari kita dah tak boleh berjalan, kita pun jalan. Habis. Dan kita pun tak boleh jalan, kita pun jalan. Mainlah ke masjid tuan-tuan, bersama-sama mengimarahkan rumah Allah. Rumah ni tuan-tuan, masjid ni hak siapa sebenarnya? Bukan takat di Kedah, di satu dunia. Masjid ini dimiliki sahibul bait Allah Ta'ala. Bukan hak tuan masjid yang tuan kuasa, bukan hak kita anak Korea. Masjid ini hak Allah, dia panggil sahibul bait. Sebab itu bila kita main masjid, kita semayang sunat tahiyyatul masjid. Kenapa kita semayang sunat tahiyyatul masjid? Karena kita nak menghormati sahibul bait. Siapakah sahibul bait? Sahibul bait ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahibul bait ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang ketiga, dia kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, keselamatan agama terletak pada selawat pada Nabi. Nak selamat agama kita, kena banyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita kaji dalam kitab, ayat Allah Ta'ala ini perlukan 2 jawapan oleh kita. Orang yang main kaji, saya sebutlah. Apa jawapan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Apa jawapannya? Jadi ingat ni, sallallahu wa sallam alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu jawapannya. Satu ayat Quran ada 2 jawapan. Kalau kita mengaji, kita belajar, kita reti lah. Tapi kalau kita tak belajar, dengar. Tak apa baca ni. Kadang kita suami baca di rumah, bini dengar, bini jawab. Laki baca di rumah, bini jawab. Kan? Bini baca, laki jawab. Yang tak jawab, kalau dua-dua tak baca. Kami rumah tak nak baca apa. Jadi untuk menyelamatkan agama, perlu kita
meletakkan selawat pada Nabi itu keutamaan kita. Di mana kita berada, selawat ini bukan payah pun, bukan susah mana. Tapi disebabkan kita ini terlalu sibuk dengan urusan kita harian. Siapa tak sibuk tuan-tuan? Semua manusia sibuk. Cuba tanya daripada muda sampai ketua, sibuk membaca. Sampai bila dah tak sibuk? Bila berujung betul, orang ketua kata, hidup kita ni kalut. Bila masa tak kalut? Waktu kita berujung betul, waktu tu kita tak kalut. Siapa yang kalut? Orang kalut kat kita. Masa itulah orang akan bagi mandi kita, orang bawa bedak kat kita, orang pakai baju kat kita. Maka pada tu orang kalut kat kita, masa tu kita dah tak kalut. Jadi maknanya Imam Ghazali sebut kat kita di sini, keselamatan itu dari segi agama kena banyak selawat. Banyak mana tuan-tuan kita nak selawat hari-hari, terpulang kepada kemampuan kita. Yang penting istiqamah. Yang penting istiqamah. Sikit pun tak apa tuan-tuan, istiqamah. Tengah orang ni dia jenis nak buat banyak, buat lepas tu tak buat dah. Sekali buat 1000, 2 hari 1000, 3 hari 1000. Nah, itu 4 lena. Bini kata, abang bukan selawat kat Nabi. Dia kata jadi ya, penat. Penat tu bukan orang buat, dia buat sendiri. Dalam Islam, kita beramal, jangan sampai kita akan sebut. Sikit-sikit tak apa. Makin tahajud 2 rakaat cukup. Ini sampai tak mau lena malam. Sahabat Nabi menyebut, ya Rasulullah, saya ni jenis buat ibadat sampai malam pun tak lena. Nabi kata jangan. Pasal apa? Aku buat ibadat, aku lena. Saya buat ibadat, ya Rasulullah, dan sampai saya tak kahwin. Nabi kata jangan. Aku pun buat ibadat, aku juga kahwin. Saya puasa tak mau buka. Nabi kata aku puasa, aku buka. Maknanya dalam konsep ibadat, jangan sampai mencemuskan kita. Orang kena panggil cemus. Mencemuskan. Cemus. Menjemukan kita. Orang kata cemusnya, jangan sampai mencemuskan. Dia kata pokoknya payah buat ibadat tu, tahu orang dah bangkit sampai tak boleh lena. Nabi kata bukan tak mau lena, buat 2 rakaat cukup. Hari sedang tak buat, tak apa. Tapi jangan sampai kita tak buat tu. Baca Al-Quran. Buat saya baru ni pencet, dia pencet awal. Pencet lah. Cikgu pencet awal. Orang tanya dia apa kata, hang pencet awal saja, rehat. Dia pun kata hang pencet awal boleh baca Quran. Dia kata Quran takat baca 3 juzuk, cuma ni. Lepas tu buat apa? Jogging. Maknanya buat ibadat ni jangan sampai mencemuskan kita. Lepas jemut tak buat. Lepas tu orang Kedah dia kata apa? Anak-anak apa? Tai ayam. Nampak kasar, lenak kasar. Anak-anak tai ayam. Masa main masjid sampai tak mau keluar. Tu imam kata hang balik dah semua seminggu dah ni. Kan? Oh, bini cari tak jumpa. Kata kampung, tanya kawan-kawan, rupanya duk tidur masjid seminggu lah. Oh, waktu tu lepas hilang tak nak buat pula. Cemui. Dia kata rupanya dalam Islam ni nak buat ibadat ni susah. Cemui pasal kita puluh sampai tak tahu. Kan? Maknanya buat ibadat sikit pun tak apa. Yang penting pertengahan. Khairul umur awsatuha wa inqalu. Buat amalan sikit-sikit tak apa. Yang penting amalan itu sikit berterusan istiqamah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan akan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amalnya untuk hari esok akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan.
Ayat Allah Ta'ala cerita pada kita, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Ittaqullah itu makna apa? Bertakwalah kita kepada Allah, yaitu dengan cara imtisalu awamirillah wa jtinabu nawahi. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Takwa. Al-khasyah, al-khawf. Orang yang takut pada Allah ni tuan-tuan, takut dalam bentuk takwa, takut sungguh-sungguh. Takut. Yang tuan-tuan baca surah Al-Mulk, ayat apa tu yang cerita bab takut tu? Talfiq, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Talfiq apa itu aku? Talfiq model dari kata lagi. Tuan-tuan pun hafal juga, cuma habis tak habis ya. Dengan kata kami tak hafal, bukanlah satu Quran. Puan-puan Fatihah hafal juga. Surah Al-Mulk yang kita baca tu, Allah Ta'ala bagi tahu orang yang takut pada Allah yang sebenar ni tuan-tuan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Takut yang sebenarnya bukan takut pada Allah sewaktu kita duk ramai. Duk ramai semua nak buat macam takut. Duk seorang-seorang, bayang subuh pun dah, contoh maghrib pun dah, isya pun dah. Tapi waktu ramai dia lepas sekali. Memang waktu ramai pun kena takut. Tapi al-khasyah, takut yang sebenar ialah orang yang takut pada Allah bukan di waktu keadaan ramai, terang. Tapi takut yang sebenar buktinya waktu kita berseorangan. Apa kita buat waktu kita duduk seorang-seorang? Baca Quran, bagus. Tuan-tuan semua macam tu, no? Saya kalau seorang-seorang baca Quran, Ustaz, memang cantik kan? Terbaik maklum belakang, no? Saya, Ustaz, kalau tanya waktu saya duduk seorang, saya baca Quran. Lepas tu berzikir. Lepas tu bertasbih. Alhamdulillah. Seorang kata, aku baca WhatsApp. Yang satu banyak. Duduk seorang dah buat apa baca WhatsApp. Dia kata baca Quran banyak-banyak curi baca WhatsApp. Tak apalah. Kan? Tapi apa yang kita buat dalam waktu kita ghaib itu, bersunyi-sunyian itu adalah waktu yang menunjukkan bahawa benar-benar kita takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Faqih Abu Lais bahawa tanda ketakutan kepada Allah dapat dilihat pada 7 perkara. Di dalam kitab Mukasyaffatul Qulub. Jadi nak buktikan kita ini benar-benar takutnya pada Allah, ialah kita menjaga beberapa perkara yang penting dalam hidup kita. Yang pertama, tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kita menjaga akan lidahnya. Kita menjaga lidah kita. Yang kedua, kita menjaga hati kita, qalbu. Yang tiga, kita menjaga pandangan kita. Yang keempat, kita menjaga perut kita. Yang kelima, kita menjaga tangan kita. Yang keenam, kita menjaga kaki kita. Yang tujuh, kita ketaatan itu taat pada Allah, taat dengan sesungguh-sungguhnya taat. Maknanya tuan-tuan, yang pertama, untuk menunjukkan kita takut, kita bila sampai di alam akhirat, orang lain tak boleh tolong. Ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamati. Kan? Tak. Sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamati laisa bainahu wa bainahu turjuman. Bila sampai di alam akhirat nanti, maka tidak ada orang yang boleh menolong kita. Alhamdulillah, Prof kita sampai sila. Jadi putusan saya bagi tazkirah sikit, Prof. Mentama nanti kedatangan Prof, sila. Alhamdulillah tuan-tuan, Prof kita dah sampai. InsyaAllah kita akan teruskan kita punya forum ehwal Islam pada hari ini, InsyaAllah dengan gandingan panel pada malam ini. Jadi saya nanti takapi dulu kesimpulan apa yang Imam Al-Ghazali sebut, iaitu berkaitan dengan kitab Mukasyaffatul Qulub
Iaitu sifat yang pertama ialah al-khasyah, al-khawf. Kita takut pada Allah, takut dengan sebenar-benar takut. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elok lah duk. Saya bola sikit lah. Agak bola sikit lah. Abang duduk sini apa? Belum? Teman Prof. Boleh no. Tak pun dia coba boleh. Dia sembang dah. Kursi dah? Tak apa. Tak. Bawah tempat tak boleh tu. Bawah tempat tak boleh tu. Duduk tu. Duduk tu. Boleh no? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya hormati lagi saya muliakan yang bahagia Tuan Imam Masjid Al-Uqmadi, yang saya kasihi tuan-tuan ahli tuan kuasa Masjid Al-Uqmadi, tuan-tuan dan tuan kuasa penganjur Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini, dan yang pasti yang sama-sama kita nantikan, yang kita raikan pada malam ini, dua gandingan ahli panel kita yang kita jemputkan khas macam sebelah kanan saya, iaitu yang bahagia Dr. Syekh Azizan. Jauh juga mai tu dari Al-Ustaz. Orang Al-Ustaz mai ke Al-Ustaz, itu memang jauh lah. Dan yang pastinya yang ibu-ibu ayah-ayah nantikan, iaitu juga yang bahagia Profesor Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail, ahli panel kita yang kedua, yang tuan-tuan dan puan-puan selalu saksikan dalam TV Malaysia ni, TV1 Forum Perdana, dan juga rancangan-rancangan Ehwal Islam dalam TV. Begitu juga Dr. Syekh Azizan juga kerap kali muncul di Forum Perdana Ehwal Islam TV1. Jadi pada malam ini kita beruntunglah orang-orang Al-Uqmadi, Al-Ustaz ni, kerana kita dapat gandingan yang hebat oleh dua orang ilmuwan Islam negara kita yang diberi peluang untuk dapat hadir ke Masjid Al-Uqmadi ni, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakanlah, saya nampak di luar masih ada ramai, kita jemput masuk mai ke dalam lah. Abang-abang kita pun dia duk buat langut panjang tengkor, duk tengok hak mana satu kan. Saya minta mai rapat sikit abang, boleh tak? Mai sampai tang ni. Nah, mai sampai tang ni hak ada 2000 orang lagi luar nak masuk tu. Tu saya minta mai tang ni sikit lah. Pasal apa? Saya tengok maklum-maklum kita, kak kita pun macam tu juga. Tengkok dia panjang pada unta lagi. Pasal apa? Nak tengok mana Dr. Sharifah ni kata. Jadi saya pun nak jemputlah ibu-ibu duduk belakang tu mai ke depan sikit, bagi nampak majlis kita duduk teratung elok tu. Boleh no? Dia orang Kedah, dia kena cakap lagu tu, baru dia rasa selesa ni doktor nah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada tuan-tuan yang menghadirkan diri dalam Forum Perdana Ehwal Islam kita pada malam ini, yang mana kita akan membincangkan tajuk kita, iaitu keluargaku syurgaku. Saya yakin pada malam ini yang hadir bersama-sama dengan kita, saya rasa, bukan saya rasa lah, memang confirm pun kita semua ni ada keluarga masing-masing. Ada di kalangan kita ni yang jadi ayah dan ibu, dan juga anak-anak. Musim cuti sekolah ni pun anak-anak kita pun ramai pada malam ini menghadirkan diri ke majlis ilmu yang sama-sama kita anjurkan ini juga. Baik, jadi kepada penonton-penonton kita juga yang sedang menyaksikan secara live di channel Cinta Ilmu, satu lagi cikgu apa? Raudah TV. Raudah TV ada 2 TV kita pada malam ini. Jadi siapa-siapa yang ada ada Facebook ke, boleh tolong copy link Raudah TV dengan Cinta Ilmu, tolong sebar-sebarkan dalam grup WhatsApp yang kita ada tu. Lepas tu tak balik handphone tu, tengok sini. Jangan duk main handphone sampai ke sudah. Boleh tak? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan Forum Perdana Ehwal Islam kita pada malam ini dengan saya akan mengajukan soalan yang pertama kepada yang bahagia Dr. Syekh Azizan bin Mat Desa, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, yang juga secara mingguan hadir berkuliah di sini. Tapi tajuk pertama tadi tu tajuk bab makan. Saya kecut duk tang tu tadi. Orang lagi habis kuliah kena balik ya. Pada tajuk dia bab makan. Baik, betul no. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak silakan yang bahagia Dr. Syekh Azizan dengan pusingan yang pertama ini. Soalan yang pertama yang bahagia Dr. Syekh Azizan, kita mohon yang bahagia Dr.
perjelaskan kepada kita tajuk yang kita bincangkan sama-sama pada malam ini, iaitu keluargaku syurgaku. Silakan yang berbahagia Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Terima kasih berbahagia Ustaz Lutfi selaku moderator forum pada malam ini, yang kerap kali juga sebenarnya menjadi panel forum undang-undang hebat Islam. Alhamdulillah. Khususnya bahagia dengan panel pada malam ini, yaitu Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail yang datang jauh daripada Kuala Lumpur. Terima kasih Prof kerana sudi hadir pada malam ini. Dan tadi kita fahamkan keadaan jalan raya, cuti sekolah dan sebagainya, mereka terlalu banyak di jalan. Dan Prof sanggup juga untuk datang pada malam ini. Ibarat kata satu hadis Nabi, mana-mana orang yang berilmu bersusah payah untuk menyampaikan ilmu, dalam keletihan dirinya itu umpama siraj, cahaya yang membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Alhamdulillah, harapan kita kehadiran Prof malam ini mendirikan majlis kita walaupun dalam keadaan yang letih. Tuan daripada KL ni letih naknya. Alhamdulillah tuan, umpama hadis yang Nabi sebut, harap kita sama-sama dapat cahaya daripada hadis tersebut, insya-Allah. Khususnya bahagia Sahibul Fadilah Tuan Imam, alhamdulillah yang boleh main pada malam ini, ya, yang turut serta berbagai masjid, ahli-ahli datang Kuala Faria, seterusnya aktiviti jemputan muslimin muslimat, tak lupa dua TV secara live Facebook nah, Ar-Rawdah TV dengan Cinta Ilmu pada malam ini. Alhamdulillah. Sini muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kepada pihak pengatur, khususnya pihak masjid yang boleh mengatur susulkan majlis pada malam ini. Dan kehadiran Alhamdulillah cukup ramai yang ada dalam masjid yang bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Cuma niatlah yang iktikaf, moga-moga kita dapat pahala yang iktikaf di samping para malaikat Allah mendoakan keampunan dan juga mendoakan rahmat kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sini muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini insya-Allah saya tak akan cakap panjang. Saya dah abang dekat moderator dan dengan Prof pun kita sebut dah. Depa bukan nak dengar saya sangat Prof. Sebab saya tiap-tiap minggu memang saya main masjid ni. Jadi depa perlu dengar saya banyak dah. Jadi bila depa sebut kata Prof nak main, depa kata Prof cakap banyak. Boleh kita moderator. Insya-Allah. Jadi apapun insya-Allah saya mulakan dengan tajuk kita keluargaku syurgaku. Tajuk ni tuan-tuan, dia ada kaitan dengan kita, sama ada kita seorang bapa, seorang ibu, seorang anak. Sama ada kita seorang tok wan, tok nek, cucu, cicit dan seumpamanya. Dia merangkumi satu keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kamu kena jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tuan-tuan, keluarga yang sempurna ni tuan-tuan, kalau berkahwin dan bila berkahwin, keluarga yang sempurna, ada suami, ada isteri, ada anak. Yang tu keluarga yang sempurna. Kalau kahwin tak dapat anak, sempurna tapi tidak sesempurna orang yang berkahwin dapat anak. Kadang-kadang orang kahwin dapat anak ramai, kadang-kadang kahwin tak dapat anak, itu rezeki. Tapi yang lebih sempurna, kalau dah dapat anak sebagai satu aset yang boleh mewarisi diri kita dan juga menjadi satu aset yang boleh bantu kita di alam akhirat.
Ada orang yang mulut untuk mendapatkan cahaya mata zuriat anak, Allah Ta'ala tak izin. Setengah orang tak pulut, Allah Ta'ala bagi. Bahasa Kedah, Prof, dia panggil pulut. Jadi orang Kedah ni dia faham lah, no? Tengok tak pulut pun. Tengok tiap-tiap tu. Cikgu sekolah pun pening. Terlepas ada lagi? Ada. Bukan terlepas ada dah. Terlepas kira lain. Tahun ni pun ada. Yang tu mesti Allah Ta'ala nak bagi. Tapi setengah orang tak bagi. Yang tu kita tak boleh nak kata apa. Itu adalah satu takdir Allah. Jangan terima. Habuat hidup masing-masing. Apapun kalau dah kita ada keluarga, ada ibu, ada bapa, ada suami, ada isteri, ada anak-anak, ini keluarga yang lengkap dalam satu sistem kehidupan. Maka keluarga inilah yang kita nak bawa, bukan sekadar bahagia di alam dunia, bahkan kita nak bawa bahagia yang sampai ke alam akhirat, iaitu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita impikan syurga. Semua orang bila dapat anak, nakkan anak yang soleh dan solehah. Idza bata ibnu Adam in khata'a amalu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa' bi aw waladin salihin yad'u lahu. Bila matinya anak Adam, semua kita tinggal. Melainkan orang yang rajin buat sedekah. Kalau kita orang yang duit banyak, harta banyak, kita boleh sedekah. Kalau kita pun orang lu bagi kat kita dah hilang satu. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bagi manfaat. Kalau kita orang yang berilmu, boleh bagi manfaat pada orang lain. Tapi kalau kita pun nak mencari ilmu, bagaimana mungkin kita dapat yang kedua? Tapi yang ketiga ni tuan-tuan, kebanyakan yang Allah Ta'ala bagi, iaitu anak-anak. Jadi anak inilah yang disebutkan sebagai anak yang soleh. Anak yang boleh bantu kita, bukan setakat di dunia. Bahkan Allah Ta'ala boleh bantu kita. Anak-anak kita boleh bantu kita di alam akhirat. Bukan sekadar dunia. Sakit demam kita, anak kita bantu. Di akhirat juga Allah Ta'ala bagi izin, anak kita boleh bantu kita. Kalau kita mati sekalipun, anak-anak kita doa, Rabbi firli wali walidayya. Dan satu soalan fatwa ada saya sebut di Masjid Wali Jami' Mauni. Saya mengajar Masjid Wali Jami', kitab fatwa umrah. Saya buat kajian fatwa. Dalam PhD saya memang saya buat kaedah istiqamah hukum fatwa. Salah satu soalan fatwa tu, saya bincang di Masjid Wali Jami' Mauni, teman-teman, apakah hukum untuk kita menyebut kalimah Rabbi firli wali walidayya setiap kali selepas baca Fatihah sebelum amin? Dan kitab itu dihuraikan bahawa kelebihan orang yang mengucapkan Rabbi firli wali walidayya tidak perlu untuk diniatkan doa, tidak perlu diniatkan untuk tilawah, tak perlu. Sebab Rabbi firli wali walidayya merupakan ayatun min ayatil Quran. Apa kelebihan tuan-tuan? Setiap kali sembahyang 17 rakaat, setiap hari kita telah mendoakan, ya Allah, ampunkan aku, ampunkan dosa kedua ibu bapa aku. Yang ini tuan-tuan, yang buat dah, tuan-tuan buat. Yang mana belum buat, selepas ini, tiap kali sembahyang sebelum amin, sama ada imam ataupun makmum ataupun seorang diri, jangan lupa doa, ya Allah, ampunkan aku, ampunkan dosa kedua ibu bapa aku. Dalam bahasa Arab kan. Tapi kalau nak baca bahasa Melayu, dalam hati. Sebelum amin, sebab tu imam disunatkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Watisat, dipanggil sakta latifah. Watisat, amin. Iza amana imam fa'aminu. Bila imam amin, kamu aminkan. Kata Nabi, siapa yang sama amin dengan imam dan malaikat, ufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi tuan-tuan, 17 rakaat, 17 kali kita doa, ya Allah, ampunkan aku dan dua ibu bapa aku. Sebab kalau tengok sembahyang, kita sibuk, kita kalu. Memang kita cadang nak doa pada ibu bapa kita, kadang-kadang dan, kadang-kadang tak dan. Banyak tak dan daripada dan. Nah, itu masalahnya. Tapi kalau sembahyang 17 rakaat, confirm kita sempat untuk doa diri kita, doa kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah. Muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian, sebagai mukadimah, itulah yang saya sebutkan pada pusingan yang pertama. Kita nak bagi ruang masa kepada Prof seluas-luasnya. Semampu mungkin Prof, berikanlah mutiara-mutiara ilmu
kepada anak-anak Qoreh Al-Ghali dan juga semua yang muslimin-muslimat yang berada bersama dengan kita dan juga yang bersama dengan Rawdah TV dan juga Cinta Ilahi, Cinta Ilmu. InsyaAllah setakat ini dulu. Kita jumpa pada pusingan yang kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Syekh Azizan bin Mak Desa dalam pusingan yang pertama sekali. Kalau nak ikut dia pusingan yang kedua dah tu. Betul. Tadi pusingan pertama dah, pusingan pertama tadi pun lebih kurang dalam tengah jam juga tu, lebih kurang tu. Jadi alhamdulillah yang pusingan yang kedua bagi Syekh Azizan ni pun alhamdulillah dapat ilmu yang sama-sama dapat kita kongsikan. Sebagai kita nak menjadikan keluarga kita yang bahagia ini di dunia ini maupun di syurga nanti, pesanan Tuan Syekh yang terakhir tadi ialah jangan kita lupa mendoakan kepada kedua orang tua kita, terutama sekali waktu kita selesai membaca suratul Fatihah. Sebelum kita amin, maka kita sama-sama membaca doa tu, pendeknya tapi kemanfaatannya begitu sangat hebat sekali. Yang pertama untuk diri kita, yang kedua untuk ibu bapa kita. Dan jangan lupa berpesan kepada anak-anak kita supaya esok ni hampa pun buat macam tu juga, macam ayah buat kat tok wan hampa. Macam itulah nah. Jadi pada malam ni alhamdulillah anak-anak kita hak kecil-kecil pun mai, hak bekas jadi anak-anak pun mai. Dulu dia jadi anak-anak, dah dia jadi ayah-ayah. Dan begitu yang pernah jadi apa anak-anak dulu lah ni dia jadi mak-mak. Semua pakat mai alhamdulillah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya nak teruskan mengajukan soalan kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati, iaitu soalan yang pertama daripada pusingan yang pertama ini. Bila kita sebut pasal keluarga bahagia, Prof Madya berkaitan dengan keluarga bahagia ni, dia bahagia ni dia subjektif. Kita nak ukur ni payah juga. Kadang-kadang orang bahagia ni dia bahagia dalam keluarga dia, mungkin anak dia mudah diurus, isteri dia pun bagus. Tapi mungkin bahagia ni sesuatu yang kita nak ukur, kayu ukuran dia tu susah sikit. Tapi Islam meletakkan cara-cara bagaimana kita hidup bahagia dalam rumah tangga kita ini dengan menjadikan rumah tangga kita itu sebagai rumah tangga yang disebut sebagai rumahku syurgaku. Jadi saya nak tanya Prof ni, semua pasangan kita ni inginkan kebahagiaan. Tapi bagaimanakah kita hendak menyuburkan kebahagiaan tu dalam rumah tangga kita tu? Silakan yang bahagia Prof, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator forum kita pada malam ini, yang berusaha Ustaz Lutfi Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan ahli panel pertama pada malam ini, Ustaz Dr. Syekh Azizan bin Mak Desa. Terima kasih Ustaz Doktor kerana menjemput juga saya dalam forum pada malam ini. Yang saya muliakan tuan-tuan imam Masjid Al-Iman yang baru diberi namanya, ya, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Iman. Yang saya hormati, saya muliakan juga bonda-bonda saya, ketua muslimat dan ahli-ahli jawatan kuasanya. Umi tak beritahu pakai kuning. Kalau tahu tadi saya pakai kuning. Gurau ni boleh. Ibu-ibu, abah-abah, anak-anak, adik-adik, kakak, semua ahli karya Al-Luqmati. Betul tak? Betul ya? Boleh Ustaz. Belum bulan lagi. Semua ahli karya Al-Luqmati dan alok-alok yang sewaktu dengannya. Buruk benar bunyinya, saya tak sangka. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, Al-Luqmati sihat no? Alhamdulillah. Saya terlebih dahulu nak ucap tinggi-tinggi tahniah syabas atas penganjuran Majlis Ilmu forum kita pada malam ini. Dalam banyak-banyak tempat Umi Abah
dalam ramai-ramai orang Umi Abah, dalam banyak-banyak majlis Umi Abah. Malam ni kaki Umi Abah, anak-anak, Allah izinkan di sini. Dalam ramai-ramai orang Umi Abah, Allah kata kat sini jemaah kau malam ni. Dalam banyak-banyak macam-macam majlis Umi Abah boleh pergi, tapi Allah kata datang sini. Nak sebut apalah kita dengan keadaan yang Allah Subhanahu Taala tentukan ini bagi kita dan bagi saya yang rasa beruntung sangat dapat jumpa dengan jemaah kat sini. Apa nak kita baca anak-anak? Kita sebutlah apa yang dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu menjadi asas kepada rumah kita subuh jadi baiti jannati. Mudah-mudahan dengan ilmu yang simple tu pun, kalau kita pesan ke anak kita, pesan ke isteri kita, pesan ke suami kita, jangan lupa nak kau dapat pergi masjid berjemaah malam ni. Yang tadi Ustaz Dr. Syekh Azizan kata, bila kita berjemaah pada malam ni, imam baca waladhdallin, kita sama-sama amin. Bila amin anak-anak, amin sungguh-sungguh. Pasal apa amin sungguh-sungguh? Pasal man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nak kau amin nak, amin sungguh-sungguh nak, kuat-kuat nak, semangat nak. Pasal apa bah? Pasal nak amin tu maknanya istajib du'ai. Istajib doa ana. Ya Allah, kau kabulkan doa kami. Apa doa kami? Tadi semayang baca Al-Fatihah, kita minta tunjukkanlah ya Allah kami jalan yang lurus. Nanti balik rumah nak jaga anak isteri, nanti balik rumah kita nak buat urusan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah tegakkan jalan kita. Allah beri hidayah kat kita. Gini didik anak, kau jangan cakap dengan anak kau macam ni. Gini kau dengan isteri kau, gini kau dengan suami kau. Kau angkat suara macam tu dengan suami, tak berkat nanti hidup kau. Kau jangan tak beri nafkah kat isteri kau, tu amanah kau. Mudah-mudahan waladhdallin. Amin. Ramai-ramai jawab amin dengan faham. Ya Allah, kau terimalah doa kami dalam Al-Fatihah tadi. Serentak itu jugalah dengan serentaknya amin malaikat. Bukan sekadar nanti Allah beri hidayah kaum yang abah, mudah-mudahan anak-anak, tapi juga digugurkan dosa-dosanya yang lalu, macam yang disebut oleh Ustaz Dr. Azizan tadi. Jadi yang pertama, sebutlah sama-sama dalam ruang solat kita pada malam ini, atas tanda syukur kita cerita pasal benda yang dekat dengan hati kita. Sampai kita kejam mata nanti bah, kita harap isteri akulah yang mandikan aku. Esok anak-anak akulah yang angkat jenazah aku. Ini cerita yang sangat dekat dengan hati kita. Umi, esok kita pergi tutup mata, kita pesan ke anak-anak. Umi tak nak orang lain mandikan Umi, biar anak-anak Umi mandikan Umi. Biar suami anak-anak Umi yang duduk dekat dengan Umi. Daripada mula akad nikah sampai pejam mata, inilah cerita kita. Sebab itu kita kata rumahku, syurgaku. Kita bukan cerita setahun, 2 tahun. Kita cerita sampai dalam hati kita. Aku jumpa anak-anak aku esok. Aku jumpa suami aku yang aku sayang esok. Aku jumpa isteri aku dalam syurga esok. Terbayang bah, niat bah. Kak bah nak bayang siapa jumpa kat dalam syurga esok? Nak gurau pula dengan abah ya bah. Kau Umi nak bayang siapa jumpa? Tak apa, ya bidadara, ya bidadari, tapi nak cerita ahli keluarga sendiri dulu, ya. Jadi sebutlah dalam hati kita. Yang pertama, sebagai permulaan kita nak warm up ni, alhamdulillah. Jangan berat lidah nak sebut alhamdulillah. Yang keduanya, sambil-sambil duduk ni, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, Allahumma ja'al baiti jannati. Ya Allah, jadikanlah rumah aku syurga bagi aku. Yang jadi syurga bagi aku tu bukan mesti besar, bukan mesti lawanya bagai mahligai, bukan mesti keretanya berderet-deret, apa lagi ya,
semuanya tersusun-susun, semuanya banyak. Bukan mesti gitu. Ada alhamdulillah. Siapa tak nak ya? Dapur besar tak nak ya? Senang nak kenduri kendara. Kereta senang bawa, nak bawa ke mana-mana ya bah? Tentu nak min sa'adatil mar'i arba'. Antara benda yang menggembirakan seseorang itu 4. Ada setengah riwayat kata salas, 3. Apa yang menggembirakan kita itu? Markabus salih, kenderaan kita yang okey. Bagi rumah tangga kita, kenderaan kita okey. Cuba dia asyik buat hal je tengah jalan. Baik-baik nak seronok jalan cuti-cuti Malaysia ya bah. Jadi marah bini, muka dah merah macam udang, kena panas, kena bakar. Rupanya kenderaan elok tu membahagiakan. Manzilus salih yang kedua, rumah yang baik, yang sesuai, yang tenang, yang aman, tak ada pekik lolong asyik maki hamun tak habis-habis pagi petang siang malam, tak naklah macam tu. Besar rumahnya tapi kosong nilainya. Satu kenderaan kita okey, rumah kita okey. 3. Al-mar'atu salihatu, orang perempuan, isteri yang salih ni. Kita niat dalam hati, mudah-mudahan aku dapat jadi isteri salihah, dapat jadi ibu salihah. Mudah-mudahan itu yang kita nak dalam rumah tangga. Ada riwayat ke tempat. Apa yang lagi satu? Al-jarus salih. Kan ada jiran tetangga, jiran-jiran yang baik buat rumah kita, keluarga kita pun okey ni. Ada jiran yang tak okey, parking depan rumah kita ikut suka. Ada jiran yang tak okey, buat bising pagi-pagi buta. Jadi tak seronok kita. Alhamdulillah. Jadi itulah yang kita nak dalam rumah tangga kita. Bila cerita macam mana nak suburkan kebahagiaan rumah tangga, tak ada orang yang tak nak bahagia rumah tangga. Tapi bila cerita nak menyuburkan ni, ya Allah, macam senang tapi tak semudah yang disebut. Badan kita makin lama pun makin dah tak segar ya Mi ya. Umur kita bah makin lama makin naik makin turun bah. Makin bertambah ke makin menurun umur kita? Umur makin bertambah. Bila cakap bahagia nak disuburkan dalam masa yang sama, umur kita makin bertambah. Anak-anak muda ni okey lagi, tegap, seronok lagi. Nanti dah umur-umur 5 series. Ustaz muda lagi kot, baru 3 series ya. Ustaz baru 30-an ya Ustaz. Nampak baby face. Macam muda lagi. Itu komplimen tu Ustaz. Boleh macam anak beranak bah? Boleh Mi? Cerita keluarga Mi, saya rasa macam jumpa ahli keluarga sendiri juga. Kita cakap nak suburkan kebahagiaan. Dalam pada cerita nak suburkan kebahagiaan ni Umi Abah, tenaga kita dah makin kurang. Umur kita makin bertambah. Yang pasti umur bertambah. Tapi berapa bakinya pasti tak? Umur bertambah, bakinya berapa tahu tak? Tak tahu. Kita tahu dia bertambah tiap-tiap tahun ni. Tapi satu-satu benda yang kita tak tahu bila bakinya, bila tamatnya tak tahu. Abah ada beras kat rumah, Abah tengok dalam tong beras. Banyak ni, berapa kali lagi masak? Bang, beli bang. Ni 2 kali lagi masak, habislah beras ni. Beras ada dalam tong, tahu berapa bakinya. Garam ada dalam pot, berapa masak, tahu berapa bakinya. Semua tahu berapa bakinya. Duit dalam bank, berapa belanja, berapa bakinya. Tapi satu-satu benda yang kita ada tapi kita tak tahu bila bakinya adalah usia, adalah umur. Mengenangkan umur yang tak tahu berapa baki ni bah. Mudah-mudahan ni jadi semangat bagi kita sementara hayat di kandung badan, sementara ada usia pada diri. Nak terus tingkatkan kebahagiaan keluarga sehingga menjadi keluarga syurgawi. Itu dulu yang dipikirkan. Kaya Allah Subhanahu Wa Taala bila dia sebut ayat dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang Ustaz Dr. Syekh Hazizan bacakan tadi tu. Ayatnya bunyi bagaimana Umi Abah, anak-anak semua? Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum
min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saya nak berhenti kat situ. Salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi kita nikmat yang besar, ya Allah. Dalam banyak-banyak nikmat kita dalam hidup ni, satu daripada nikmat yang Allah bagi kat kita, Allah jadikan pasangan dalam hidup kita. Abah dapat isteri, Umi dapat suami. Ini pasangan hidup kita. Yang dengan pasangan itu kamu jadi tenteram, sakinah. Kamu dapat tenang, secure bila ada suami. Drive sekali yang kita. Tak kisahlah, jam pun jam lah. Pukul apa nak sampai pun aku tak kisah. Pasal suami yang drive. Kalau saya yang drive, Ustaz, cuba bayangkan. Tak senang duduk saya. Tapi sebab ada orang lain yang tolong drive, aman rasa. Okey, insyaAllah boleh sampai on time. Memang betul jam padahal keluar awal pagi kita. Ni, rasa tenang ada abah sebelah. Rasa tenang ada Umi bersama dengan kita. Tu hidup kita walaupun tak cakap banyak, tapi dia ada depan mata perasaan lain. Kemudiannya yang nak ditekankan subuh tadi ni, abah, subuh. Boleh ke saya panggil Umi abah ni? Dengan orang alung mati. Boleh? Tak ada ke dalam hati, bila aku jadi mak kau ni? Sekejap bila pula aku jadi bapa kau? Tak ada ya? Boleh ya? Bila Allah sebut mawaddah warahmah, ulama bincang, apa beza mawaddah dengan rahmah? Mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Apa beza dua tu? Ada ulama mengatakan, cinta ni benda yang mula-mula hinggap di hati kita. Tu orang selalu kaitkan cinta pandang pertama. Benda awal yang menapak di hati Umi Abah. Umi ada perasaan tu dulu, Umi? Umi. Bah? Bah. Sampai tak boleh tidur malam katanya. Mandi tak basah orang dulu. Ya betul, mandi tak basah. Macam tak percaya nak ya, mandi tak basah. Makan tak kenyang mungkin juga. Tapi apa beza dengan rahmah? Kalau mawaddah itu, setengah ulama mengatakan cinta tu, perasaan tu, pandang pertama tu, yang lekat di hati tu. Rahmah tu pula adalah kasih sayang yang kau ada perasaan simpati, empati, walaupun bahasa kita kata mata dah kabur dah bah. Ni umur dah bertambah tadi. Mata dah kabur, mata Umi dengan mata Abah mula-mula cinta dulu dah tak sama dengan sekarang. Mata dah kabur, kulit dah kendur. Cuba tengok kulit. Kulit dah kendur, tengok pula rambut. Rambut dah gugur, tengok pula gigi. Allah. Gigi dah terabok. Habis gugur, terabok, kendok apa. Buruknya usaha-usaha cakap kan. Tiap-tiap bulan dah jumpa doktor. Tu maknanya dah dekat dengan yang buruk. Tu saya tak cakap, Umi cakap. Tapi sayang tak bah? Masih ada tak rasa sayang tu? Ada bah. Simpati tu ada tak? Empati tu ada tak? Ambil berat tu ada tak? Ni yang nak disubuhkan ni. Walau badan dah tak kuat, tak rancak macam dulu dah. Abah kata nak tom yum, tu buat tom yum. Abah kata nak gulai apa ni, pisang, tu buat gulai pisang. Sekarang banyak-banyak cakap Ustaz. Pergi dah beli sendiri. Badan dah tak kuat dah. Tapi teringat suami nak makan, tak dapat hari ni, nantilah esok lusa mak masakkanlah. Mana abang kau? Mana mak kau? Dia dah makan belum? Abang mesti ada tu bah. Walau tak sama macam dulu nyuap-nyuapkannya. Tapi rasa sayang, ambil berat tu mesti ada. Jadi bah, yang subur tu bukan badan lagi dah. Bila kita meningkat umur, subur kebahagiaan tu bukan lagi tubuh badan, rupa paras lagi. Tapi yang subur itu adalah jiwa kita. Kalau kita nak kebahagiaan rumah tangga sampai ke akhir hayat, yang nak disuburkan adalah perasaan kita dengan 3 perkara. Sekali lalulah. Iaitu pertama, suburkan hati kita. Ingat,
bahawa keluargaku adalah nikmatku. Keluargaku nikmatku. Selalu sebut kat dalam hati, keluargaku nikmatku. Tengok anak-anak dulu kecil, sekarang dah besar. Dialah bawa pergi hospital. Dialah tolak kita, dulu kita tolak dia, sekarang dia tolak kita. Sambil dia tolak kita, kita sebut alhamdulillah. Dialah pergi pasar, dialah beli itu ini. Umi dah tak kisah dah, apa kau beli Umi masak. Ada Umi masak pun tak juga, kau masak. Alhamdulillah, nikmat. Sebab itu salah satu doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tak hilang nikmat adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Cakap Melayu boleh Mi? Boleh, cakaplah. Nampak abah, nampak umi, nampak cucu, nampak kenderaan, nampak rumah dalam hati. Kerana kita nak suburkan perasaan kasih sayang, doalah minta dengan Allah, kerana nikmat tu semua wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kita usahakan, tapi dia datang dengan izin Allah. Doanya kok Melayu, ya Allah, janganlah kau hilangkan nikmat ini. Tambah tak apa, jangan hilangkan nikmat ini. Nikmat kasih sayang, nikmat harta tu. Satu, suburkan dalam hati, keluargaku nikmatku. Dua, suburkan dalam hati, keluargaku amanahku. Selagi ada hayat di kandung badan, tu yang sakit nak kena tengok, tu yang belajar nak kena tanya, tu yang tak bangun subuh nak dikejutkan. Itu amanah kita. Nanti esok akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kau kejutkan belum? Dah kau beritahu belum? Yang tak menutup auratnya nak ditegur supaya tutup auratnya. Tu amanahku. Kafa bil mar'i ithman ayu dhayya liman yakut. Cukuplah seseorang itu akan berdosa apabila dia meninggalkan amanah yang diberikan kepadanya pada orang yang ditanggungnya. Nah, aku nak suburkan kebahagiaan hingga syurgawi. Yang aku suburkan dalam hati aku, keluargaku adalah amanahku. Itu yang kedua. Yang ketiga, keluargaku adalah ibadahku. Abah pergi pasar, bawa balik ikan, bawa balik sayur, tu semua ibadat, tu yang seronok. Kita kadang ingat datang masjid je ibadat. Kita kadang ingat buka Quran je ibadat. Yang Umi kosik beras, yang Umi sidai kain, yang Umi tengok cucu, yang Umi kemah rumah, yang Abah pergi pasar, yang Abah bayar bil. Semua Abah buat tu dalam pada lutut pun dah longgar, dalam pada badan pun tak langat, tapi buat juga. Happy. Pasal apa happy? Ni pun tengah pujuk hati. Pasal semua tu ibadat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kau buat besar zarah, apatah lagi yang kau buat ni ahli keluarga kau. لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Kamu jangan ingat yang kecil itu tidak dikira, yang besar sahaja yang dihitung. Tidak. Sehingga Nabi SAW apabila ditanya, ya Rasulullah, apa amalan paling baik ya Rasulullah? Afdalul a'mal ba'dal fara'id idkhalus surur ala qalbil muslim. Apa amalan paling baik ya Rasulullah? Soalan macam ni banyak. Salah satu daripada jawapannya begini. Amalan paling baik lepas kau buat kefarduan, kau gembira ke hati orang. Tu cerita hati orang. Yang kita gembirakan ni Umi masak sedap. Laksa apa? Ikan sekok. Apa tu? Laksa ikan sekok. Abah happy tu. Sedap lah laksa. Abah happy. Umi dapat mana? Pasal Umi menggembirakan keluarga. Abah balik-balik manalah Pak Hang tak balik-balik. Balik-balik bawa pisang goreng. Umi senyum. Abah dapat pahala, Abah. Ni semua pahala. Pasal apa? Pasal buat orang gembira. Siapa orang yang kita buat gembira tu? Isteri kita, suami kita, anak kita. Jadi mudah-mudahan dipendekkan cerita lah ya. Kalau kita dapat suburkan hati kita selalu bahawa rumah tangga ini walau apa pun usia aku, yang aku tak tahu bila berbakinya, aku nak suburkan dia dengan ingat dalam hati aku,
Rumah tangga ni nikmat, aku nak jaga. Jangan sampai dia hilang. Aku nak jaga dalam hati aku. Rumah tangga ni amanah. Jangan sampai aku pecah amanah dengan ahli keluarga aku sendiri. Yang ketiga, rumah tangga ni ibadah. Kadang-kadang cakap kat diri sendiri, ya Allah, aku nak buat solat tahajud tiap-tiap malam. Aku tak larat kadang-kadang, ya Allah. Ya Allah, aku nak sedekah banyak-banyak. Aku tak kaya, ya Allah. Ya Allah, aku nak pergi umrah tiap-tiap tahun. Aku tak berduit, ya Allah. Tapi ya Allah, terimalah. Barang ada amalan aku dalam keluarga aku. Barang ada beras yang aku bawa balik. Barang ada lauk yang aku masak. Barang ada kepala anak aku yang aku usap dan aku doakan. Barang ada senyuman yang aku beri dan ahli keluarga aku sehingga suami aku senang hatinya pergi kerja. Barang ada apalah yang aku lakukan dalam rumah tangga aku. Di dapurku, di bilikku, di lamanku, di hallku. Terimalah ya Allah, dia sebagai pahala yang memberatkan timbangan amal sehingga kita tak tahu dalam banyak-banyak amalan Abah dan Umi yang mana agaknya yang diterima sebagai rahmat Allah untuk menyebabkan Umi Abah anak-anak dapat masuk ke syurga. Saya selalu fikir gitu. Kalau saya tidak dapat amal banyak-banyak, kalau saya boleh tolong anak-anak, kalau saya boleh buat baik dengan suami, cakap dengan diri sendiri, ya Allah, kalau aku boleh bersabar, kalau aku boleh ni, kau terimalah ya Allah. Jadikanlah ni amalan yang kau reda. Pokoknya dalam rumah tangga kita nak Allah reda. Mudah-mudahan Allah reda, Allah ikhlaskan hati Umi Abah, besarkan ahli keluarga semua. Mudah-mudahan besarlah pahala dan ganjarannya. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah yang sekalian. Dia tengok macam Khalid, dia dengar betul ya? Masuk dalam hati je tak? Nah, masuk dalam hati saya nak tanya ni. Boleh? Doktor sebut tadi ada 3 perkara. Keluarga aku sebagai apa? Yang pertama apa dia? Apa dia? Nikmatku. Nikmat bagi aku. Yang kedua, keluarga aku adalah sebagai amanah bagi aku. Yang ketiga, sebagai ibadah bagi aku. Maknanya okey lah tu. Maknanya masih sedap lagi tu. Saya duk risau takut pergi sampai ke alok ganu kalau tu. Dia alok madi lepas tu alok ganu. Alok ganu. Banyak lagi alok tu, betul dah apa nama Prof sebut tadi ni. Bermacam-macam jenis alok dan sebab tu dengannya tu memang lepas alok madi alok ganu. Alok bagi. Banyak lagi lah alok nak sebut dah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan pesanan yang kita terima tadi hendaklah kita sama-sama menyantuninya. Sebab kalau pada malam inilah malam terakhir kita berpeluang untuk menyantuni apa yang kita buat pada malam ini, iaitu menjadikan keluarga kita sebagai nikmat yang kita diberikan kepada kita, sebagai satu peluang untuk kita sama-sama menjaga amanah ni, dan juga sebagai satu tanggungjawab ibadah kita dalam keluarga kita, maka dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin dengan pesanan yang disampaikan oleh yang berbahagia Prof sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, Dr. Syekh Azizan, bila kita sebut tentang rumah tangga ni, kadang-kadang awal-awal tu nampak macam bahagia aja, macam Prof sebut tadi kan. Makan nak bersuap, duduk nak sendeng kepala ke atas bahu, macam itulah. Betul ke? Sampai sekarang macam tu kan macam mana? Kita tengok tang panggil pun boleh tengok kira dah ni Dr. Syekh Azizan kan. Dulu masa mula-mula kita panggil abang, sayang, intan, payung, belian, buah ketapang, macam-macam semua panggil lah kan. Tapi sekarang ni dia macam lain dah. Bila dah jadi ayah, Pok Hang, Tok Wan Hang. Kalau kita pergi sebelah Kuala Nerang sana ni, Tok Wan dia panggil orang tua nak mapuh. Bisa dengar? Saya bisa dengar tu. Saya pergi rumah satu pakcik dengan Tok Wan dia tu. Lepas tu cucu dia main kacau tok dia. Lepas tu dia kata, mari padok tani pergi kat Tok Wan pun orang tua nak mapuh. Memang dia doakan supaya suami dia tu. Itulah dia doa tu dah. Bahasa tu sedang digunakan ketika ini waktu kita tak tahu saya nak sebut macam mana. Maknanya dia ada perubahan dalam proses kita menyantuni rumah tangga kita ni. Kalau jadi macam tu tuan-tuan, kita nak sebut keluarga aku sebagai syurga aku tu pun berasa macam tak sedap dah kan. Sebab perubahan antara yang pertama tadi Prof sebut juga berkaitan dengan usia. Waktu kita muda-muda kahwin dulu memanglah tak mau pergi mana kalau boleh. Kalau tinggal masuk dalam bilik ayak pun rasa rindu. Lah rasa rindu tak? Tak balik terus pun tak apa Ustaz. Oh dia kata. Ada beza tak tu? Ada beza tu.
Antaranya juga ialah kerana orang laki-laki ni bila dia umur dia masuk mencecah 40 tahun ke atas, doktor umur apa? 50 lebih. Saya 45 termasuk dalam golongan hak saya nak abang ni. Bila kita masuk umur kita 40 tahun ke atas, orang laki-laki ni dia akan menjadi satu masalah pada dia, telinga dia akan pekak sebelah. Boleh faham no? Di satu kajian yang dia buat, bukan saya mereka ni. Telinga dia akan pekak sebelah. Kalau tak percaya, ibu-ibu waktu suami kita duduk atas motosikal, atas motor, dia nak pergi masjid, nak pergi kedai, cuba kita kata kat dia, bang, balik lagi beli beras. Tajuk beras banyak hari ni, pasal Prof sebut pun beras banyak. Beras kita yang beli. Okey. No, jadi kita sebut, bang, lagi beli beras, gula, teh, susu, peti api ataupun guris api. Jawapan dia beli apa lagi? Dia beli hak yang tak akhir tu saja. Beras, gula, susu, teh tu semua. Itulah dalilnya suami telinga pekak sebelah. Tapi saya nak abang, untunglah bagi ibu-ibu yang mempunyai suami yang telinga pekak ni. Jangan ambil hati nak kata kurang ustaz ni, malah ni main kata kami telinga pekak. Bukan, saya nak abang contoh dia ni, saya tonton kata lagu tu pula. Macam ni. Telinga pekak ni bila ibu-ibu umur dia 45, 40 tahun ke atas, ibu-ibu akan berubah menjadi seorang yang suka bercakap seorang. Ibu-ibu ni umur 40 dia cakap seorang-seorang. Percaya tak? Waktu ibu-ibu tengah basuh pinggan, dia kata, harap orang tua tu tak pernah beli pun pinggan. Ni pun pinggan hak aku beli sabun daya dulu dia dapat. Dia cakap dengan pinggan. Faham tak? Itu memang realitinya berlaku. So jadi ibu-ibu yang suka bercakap seorangan, kadang-kadang dia cakap tu dia duk kata kat suami dia. Dia kata pokok bunga ni kalau harap, tak ada siapa teringin nak curi aku seorang duk curi pokok bunga ni. Tak ada, aku bukan mampus pokok bunga ni. Dia nak marah tu dia akan marah pokok bunga, dia marah suami dia tu. Tapi suami ni bila dia telinga pekak dia relax. Untunglah suami-suami yang telinga pekak, dan untunglah suami-suami yang mendapat isteri yang suka membebel. Sebab isteri yang suka membebel bila umur dia 40 tahun ke atas, itulah isteri yang sihat. Dengar baik-baik ni. Itulah maksudnya kesesuaian. Kalau bini kita duk cakap, biarkan. Cuba tuan-tuan bayang, tuan-tuan balik di rumah, isteri tuan-tuan duk diam. Apa tak kata? Nasi ada tak? Ayak tak bancuh. Cuba tuan-tuan fikir. Biar dia duk bercakap dengan pinggan ke, bercakap dengan peti air ke, itulah isteri yang sihat. Dan isteri-isteri pula, kalau suami tak kata apa, tak apa, itulah suami yang sihat. Pasal apa? Telinga pekak. Okey, no? Jadi yang saya nak sebut di sini, sebab saya sebut benda tu, pernah berlaku dalam keluarga Rasulullah 3 bulan dapur tak berasak. Kalau rumah tuan-tuan dapur tak berasak dalam 3 bulan, siapa nak ingat dulu? Ustaz Prof abang asal ni, beras yang ada tahu berapa hari lagi boleh nak masak? Garam yang ada dalam pot berapa hari lagi boleh tahan nak masak? Prof abang asal ni, ada suami-suami fikir benda tu? Tak fikir tuan-tuan. Pernah berlaku dalam rumah tangga Rasulullah SAW, dapur tidak berasap 3 bulan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Macam mana tu? Hak ni kita nak minta doktor cerita ni. Nabi kata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nabi kata orang beriman yang sempurna imannya ialah orang yang baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli. Dan orang yang menyantuni, melayan kebaikan kepada keluarganya. Jadi soalannya yang bahagia Dr. Syekh Azizan, Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam menyantuni ahli keluarga. Mohon komen. Terima kasih kepada bahagia Ustaz Lutfi. Sebenarnya Ustaz Lutfi ni pun panel juga. Dia pun panel juga. Idea pun memang banyak. Alhamdulillah tuan-tuan. Gandingan malam ni gandingan 3 panel lah. InsyaAllah. Jadi sama-sama boleh manfaat. Alhamdulillah. Bila Ustaz Lutfi sebut tadi perkataan mampu. Mampu ni orang kata kata mampu kata. Dia tahu orang kata banyak tu dia kata mampu. Mampus. Bila dibuat kajian cara, bukan kajian secara akademik lah, ini kajian orang kampung. Orang Kedah lah orang yang paling ingat mati. Bila dalam keadaan lapar, balik nak makan, dia akan beritahu kat mak bini dia, nasi kedah nak ni. Nasi kedah baru 2 masak. Hang tak tahu ke aku ni lapar nak mampus. Dia rasa nak mampus ya. Kan? Tiba-tiba lepas masak baru sedap. Sedap nak mampus. Ulang dah 2 kali. Kali yang ketiga, makan kenyang. Kenyang nak mampus. Kalau orang Kedah, kami orang Kedah dia faham.
Kena orang Johor, orang KL. Lelaki aku tak mampu ni. Jadi orang bilang ni kesimpulan memang ingat mati. Itu bagus. Kan? Tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Jadi Nabi SAW ni sebagai contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu pada diri Rasulullah satu contoh ikutan yang terbaik. Kita nak ikut Nabi ni daripada aspek mana? Nak ikut Nabi dari segi diri Nabi. Seorang hamba Allah, Nabi manusia yang terbaik. Nabi sembahyang sampai bengkak kaki. Sebagai hamba Allah, Nabi sembahyang sampai bengkak kaki. Cuma yang jadi masalah kita tak sembahyang pasal kaki bengkak. Itu masalah. Kalau kita ada masjid ni pakai bengkak kaki, semua dia sembahyang bengkak apa? Kalau mandi ni memang kaki bengkak pasal sembahyang. Memang hebat. Sembahyang sampai bengkak kaki. Kita tak sembahyang pasal kaki bengkak. Nabi sebagai seorang hamba Allah. Nabi sebagai seorang suami yang baik. Contoh tawadan yang baik. Dari segi panggilan macam Ustaz sebut, Nabi panggil isterinya dengan panggilan yang baik, ya Umairah. Kita pun tak tahulah tuan-tuan boleh panggil lagi ayam, anja, Umaidali, bi. Laki panggil bini, bini panggil laki bi. Tak ada A langsung. Bi, bini ayam, baik bi. Baik, keluarga bi nama lain. Bi semua. Umaihali, Umaidir, panggillah panggilan yang baik-baik. Sebab Nabi memang panggil isterinya ya Umairah. Cuma bila main tua-tua ni macam tadi lah, mau kahwin masuk bilik ayam pun nak ikut no? Boleh tahan? Lah ni tak tahan lah. Masuk doang dulu lah kan? Aku masuk kemudian tu pun lepas dia masuk, tak masuk lagi, mau tidak. Kalau orang masuk pula, tak orang nak tahan. Dulu kan maknanya yang pertama, panggilan. Kalau tuan-tuan boleh tukar, kami tua dalam Ustaz. Yang Prof kata tadi lah, kendong meladong no? Orang kata panggil buah labu, buah gunung. Atas layu, bawah kendong. Kalau tuan-tuan balik cek ni hari lah, saya tak mau kata balik cek betul kan. Bila sampai ke umur macam tu, dia tak sama nak dulu lah. Memang masa muda ni kita lain kan, perasaan kita lain panggil. Kalau boleh ubah, umur 60, 70 ubah, panggil ke panggilan abang sayang, teruskan kan. Cuma kalau balik lagi, kalau lagi tak main, duk panggil Pak Am, balik-balik panggil abang, pingsan. Oi, mohon pelik balik-balik panggil abang. Kan? Ataupun kita panggil bini, panggil sayang. Oi, pun pelik juga kan. Panggillah panggilan yang baik sebab Nabi buat. Yang keduanya, Nabi sentiasa mencium qabbalah, mencium akan isterinya. Berapa lama lah tuan-tuan dan puan yang ada pasangan tak cium? Hari-hari cium, okey. Cium balik lagi cium terus. Dia tengok, jumpa cok terus. Oi, abang hadir ni kolek. Nabi buat selalu mencium akan isterinya. Waktu mana waktu yang sesuai lah. Mimpi dapur cium. Memang tahu cium. Kan masuk bilik ayam cium. Kan nak tahu cium. Kata lagi aku ikut kolek ni. Kan nak pesan apa kan, jalan-jalan tak apa-apa. Ciumlah isteri kita, pasangan kita. Nabi juga minum air, kita selalu dengar secawan dengan isteri. Jadi jarang kita buat. Kalau boleh buat, tuan-tuan jimat, sabun, basuh, cawan semua jimat. Air tu jimat, cawan. Ya. Orang kita cawan apa, awak ada satu, kami kongsi. Awak semua jimat datang. Nabi tengok Aisyah, tak mana luka mulut, tampulah Nabi akan minum. Itu Nabi buat. Nabi selalu tolong isteri dia. Nabi itu masa lapang, Nabi jahit kasut, jahit baju, Nabi tolong, sentiasa tolong. Macam kita lah, tuan-tuan di rumah basuh pinggan, basuh baju, simpan rumah. Apa yang kita boleh tolong pasangan kita, itu keluarga yang baik. Anak-anak kita tengok. Nanti bila mereka melihat apa yang kita buat, dia akan buat. Dia akan buat, lepas itu dia akan buat sama tadi itu dah. Kaifa yastaqimu zilwatul utu a'waj. Bagaimana nak dapat sebatang kayu yang lurus kalau asal kayu yang bengkok? Mana mampu tunjuk contoh yang terbaik dalam satu keluarga yang baik. Nabi selalu tidur atas paha isteri dia yang dipayah buat. Macam mana malu lewat lah ni. Lagi tak main tengok Doraemon.
Balik-balik, weh bang, ai bang, panggil abang pun kejunan. Awak, tidur tak ada pohon cek, awak pelik ni, panggil abang pun kejunan. Tidur pentas tu Nabi buat tidur di atas pohon isterinya. Suatu hari isterinya pun datang, orang kata haid, Aisyah, kan, datang haid. Isteri pun letakkan kepala atas pohon isteri. Bayangkan waktu tu Nabi baca Al-Quran, Aisyah dengar. Malam ni buat hak ni satu pun tak apa. Boleh maklum belakang tu. Yang Pak Long tak main lah. Panggil abang pun pesan dah, musuh tidur atas pohon, koma. Koma tu panggil tak boleh kan. Tapi Nabi buat benda lagu ni, kan? Muslimah kawin-kawin dalam hati Allah sekalian. Sebagai suami pula, jangan terlalu kedekut dengan isteri. Satu hari Hindun, isteri pada Abu Sufyan, naik lalu pada Ya Rasulullah, suami saya ni rajulun syahihun, seorang lelaki yang cukup kedekut. Orang tua-tua sebut gendam tak tirik. Orang Kedah lah kata apa? Gendam tak tirik. Kalau orang KL ni kata tangkai jeri, tak tirik ni, tak teleh langsung. Hindun lain mengadu kepada Rasulullah, nak buat macam Rasulullah, kan? Terlalu kedekut dan bakhil. Nabi kata, awak boleh ambil daripada harta suami kamu sekadar mencukupi untuk kamu dan untuk anak-anak kamu akan benda-benda yang baik. Jadi kalau ada lelaki malam macam tu, malam ni boleh buat praktikal, seluruh poket dia kan, bocah-bocah uish. Dia orang pun yang suka bagi di semua. Jangan pergi kedai Habib, mentang-mentang boleh Habib, pergi jumpa Habib. Mai, gelang apa yang tidak boleh kan? Untuk kita makan, anak kita dan kita. Mungkin seluk-seluk dia buat kuih, dia kata suka kuih tu ada orang ni. Cara ni gelang Habib 3,000 lepas ni. Itu tak masuk. Kalau dia kedekut macam mana pun, boleh kita bahasa mencuri tu, bahasa kasar boleh ambil sekadar mencukupi untuk kita dan untuk anak-anak kita. Sini muslimat hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Maknanya hidup keluarga Nabi, hidup keluarga yang cukup bahagia. Nabi memberikan nafkah yang secukupnya, tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Isterinya juga begitu, dapat memberikan tanggungjawab yang sebaik yang mungkin kepada Rasulullah SAW. Cuma bila Nabi ini, salah satu kelebihan dia kahwin lebih daripada 4. Min khususiyatin Nabi, 9 isteri Nabi. Hal yang tu kita tak boleh ikut. Saya nak ikut lah tu. 2 pun tak lagi. Dia lem, sembang kemai, 2 pun tak lagi. Saya tak takut kat bini. Bini tak takut kat saya. Atau bini menakutkan saya. Ini tajuk ni Prof, kalau sembang sampai esok boleh faham. Saya tak aku dulu tajuk tu. Jadi hak 9 ni untuk Nabi, khususnya Nabi. Cuma yang kita orang perempuan ni, sifat cemburu tu ada. Kita jangan sebut kata dia tu kahwin 2, 3, 4, isteri dia berapa tu. Takkan tak cemburu. Isteri Nabi pun cemburu. Satu hari tengah malam, Aisyah bangun tengok Nabi tak ada. Pegang-pegang tak ada. Pokoknya nampak Nabi sedang berjalan. Aisyah dalam diri dia kata, mungkin Rasulullah ni Nabi rumah isteri yang lain apa? Baik perasaan cemburu. Tu isteri Nabi. Apa-apanya tengok-tengok Nabi di mana? Nabi di perkuburan Baqi'. Malam tu nama dia malam Nisfu Sya'ban. Nabi nampak Aisyah. Hari tu saya baca di masjid ni 2 bulan lepas, saya ingat. Untuk yang lagi saya baca di masjid ni. Bila Nabi nampak, Nabi pun patah balik semua. Nabi jumpa Aisyah, pasal apa ikut aku? Aisyah kata, aku timbang Rasulullah pergi ke rumah yang lain, isteri yang kita. Nabi kata apa? Malam ini malam Nisfu Sya'ban, malam yang dimakbulkan doa. Doalah kamu pada malam tu. Itu Nabi nak abang kelebihan Nisfu Sya'ban. Cuma nak abang kata sifat cemburu pada isteri ada tak? Ada. Jadi pun sama Allah sebut nama. Sahabat kita apa? Kan? Tang sembang clear. Kan? Tang sembang clear. Tapi orang tanya juga jadi pasal apa? Tak ambil dua. Yang pertama dia hari jawab, tak ada orang mau kaya. Itu jawapan pertama. Yang kedua dia akan jawab, ada orang mau tapi dia tak mau, tak boleh jawab. Kan? Tapi dia seperti sekor, baru umur 45.
Jarang-jarang bila orang tanya umur abang tu. Saya orang tanya lama tak tu. Kan? Umur rahsia. Di mana-mana rahsia. Semua rahsia. Bini bawa rahsia. Kalau dia orang betul, kalau tanya abang tu. Betul ya? Tapi hitam lagi tu. Tu dia ada pakai tu. Kan? Macam Lutfi handsome. Kalau orang tanya dia, pasal kau Lutfi tak bodoh, pasal yang pertama, macam tadi dia akan kata, tak ada orang mau kat dia. Okey. Kalau ada orang mau, saya pula tak mau, tak jadi. Okey, jadi itu dah kat tu. Nah, nanti ni keistimewaan, ada kita boleh ikut, ada tak boleh ikut. Khususnya tadi lebih berapa. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Jadi dalam keluarga yang dibina yang pertama sekali, untuk dapatkan keluarga yang berbentuk keluarga bahagia, baiti jannati, keluarga syurgaku. Yang pertama kena letakkan asas akidah. Itu betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia mereka untuk beribadat kepada aku. Yang keduanya, jadikan hidup berkeluarga dalam keadaan ibadah yang istiqamah. Buatlah ibadat secara istiqamah. Macam disebutkan tadi di awal mukadimah Quran. Pastikan kita boleh baca setiap hari. Kalau tak dengar, tak boleh baca pun, dengarlah Quran setiap hari. Bertahlil la ilaha illallah. Afdhu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk kita berzikir bertahlil la ilaha illallah dan seumpamanya. Jadikan dia sebagai satu amalan yang istiqamah. Sini muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya dalam keluarga yang disebutkan sebagai keluarga yang bahagia, keluarga dalam bentuk rumah tangga, keluarga dalam bentuk masyarakat, keluarga dalam bentuk negara. Maknanya kita saling untuk membantu, saling untuk menolong di antara satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolonglah kamu untuk buat kebaikan dan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penghabisan pusingan yang kedua, kesimpulan dia, keluargaku syurgaku menjadi dambaan idaman setiap daripada kita yang berkeluarga. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak. Kalau semuanya boleh berperanan tunaikan tanggungjawab, macam Prof sebutkan di awal tadi, insya-Allah lahirlah satu rumah yang bahagia, keluarga yang bahagia, keluargaku syurgaku. Minta maaf kalau ada kesalahan bahasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, begitulah penjelasan tentang keluarga Rasulullah SAW. Kalau kita dah lama berkahwin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, masuk 30 tahun, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, boleh praktik balik yang Tuan Syekh Azizan sebut tadi ni. Boleh tak? Panggil hak elok-elok. Macam Nabi panggil Aisyah Humairah. Kalau bini kita tak Humairah, nak panggil apa? Suami kita sama dengan kalau mikrofon ni, ataupun isteri kita sama dengan kalau mikrofon, nak panggil apa? Ada orang kata panggil Habatus Sauda, dia tak faham. Nak bagi faham kena panggil Hajarul Aswad. Baru dia faham. Dia kata panggil kita nama batu Hajarul Aswad. Tak lena malam tu bini dia tu. Macam juga Tuan Syekh sebut tadi, balik panggil isteri kita, suami kita tak pernah panggil abang. Balik-balik main panggil abang tu, duduk tahiyat akhir terus. Pasal apa? Pasal isteri lama dah tak panggil. Ada satu orang tua ni, dia panggil kat bini dia yang, umur dia 86 dah. Orang tanya, "Oi pak cik, pasal apa panggil bini yang ni, dia tahu umur 86?" "Aku lupa dah nama dia," dia kata. Eloklah tu. Baguslah tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW Syekh sebut tadi banyak ni, 6, 7 saya dan tulis jugalah. Dan tulislah. Balik panggil elok. Dia bukan cakap panggil aja, duduk tengok pun dapat pahala. Kan Prof sebut tadi, keluargaku sebagai ibadahku tadi. Kita balik sekali lagi, yang maklum-maklum ni, yang Pak Long tak main ni, balik lagi tak tangan di ni, tak tadi. Tengok laki kita. Dia kata, "Hang pasal apa?" Laki kita, "Hang pasal apa?" Dia kata, "Ustaz kata tengok suami dapat pahala." Tak apa. Lepas tu dia pun duk fikir, aku perasan bini aku ni tak dan 3 kali Jumaat dah, Ustaz. Dia duk fikir lagu tu lah. Baik, banyak lagi dah saya nak sebut pun, antaranya mencium isteri, kemudian minum pada bekas yang sama. Pastikanlah suami-suami tu nak kongsi gelas minuman dengan isteri tu, biarlah misai tu trim elok-elok. Ni kadang misai dengan bulu hidung tak tahu anak mana satu.
Dan minum teh tarik lekat kok misal ni nah ikut Nabi. Kawan tu pun nak minum tak lalu. No? Kemudian saya sebut juga tadi tuan-tuan, suami ni jangan kedekut. Kalau boleh seminggu sekali ke 2 minggu sekali bawa isteri-isteri kita ni pergi makan di kedai hak mahal-mahal tu. Baru dia sayang. Ni kita pergi makan dengan kawan kita, makan kedai hak hebat-hebat. Seminggu sekali, 2 minggu sekali bawa isteri kita pergi di kedai makan sotong buncit jahat nak mapuh. Lagi-lagi nak mapuh kita habis tu. No? Bawa pergi kedai tu. Sotong ni sama besar buat ni, sama besar dengan gelas ni. Boleh ke tu? Ni buat balik di rumah bagi bini makan. Udang hak orang buat umpan mengai. Bini dia nak basuh pun dah gatal tangan bau. Faham tak tu tuan-tuan? Biar makan sedap-sedap. Bagi isteri kita makan sedap-sedap. Biar kolesterol naik tinggi. Dah minta maaf tuan, menawak saya no. Biar dia bahagia. Sebulan sekali dapat gaji, bawa pergi di Aman Central beli beg tangan cap boya. Jangan beli cap ayam. Beli beg tangan cap ayam. Nak faham tu no? Ni nak bagi bahagia. Barulah seronok kehidupan rumah tangga kita. Duk kira apa sangat. Duit kita simpan ni tak pergi ke mana pun. Lelah kali habis gitu je. Sudah sembahyang jenazah orang ambil duit dah. Betul? Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Dalam rumah tangga kita ni tuan-tuan kena ingat, suami-suami ni kena ingat, isteri kita ni dia akan ingat 3 perkara. Yang pertama bila kita puji dia. Walaupun dia tak setara mana tapi kita selalu puji dia. Amboi jah nampak hang lah. Tang taik lalat tu nampak merelit. Pasal apa? Isteri kita ada taik lalat. Puji taik lalat dia tu. Dia seronok lah. Bila kita puji dia akan ingat lama. No, dia masak pun kita macam saya sebut dia, sedapnya. Bau saja tu pun dah menyelerakan. Tak ada makan lagi. Memang dia seronok. Puji, dia ingat lama. Yang kedua, dia akan ingat bila kita janji kat dia. Janji kita apa? Cuti sekolah nak bawa main jalan Kedah. Makan laksa ikan sekok. Baik pro no? Boleh lah, jumpa lagi. Tak lagi no. Lepas esok carilah. Esok cari, esok buka, Ahad buka. InsyaAllah. Baik, kemudian yang seterusnya tuan-tuan, isteri kita ni dia akan ingat bila kita keji dia. Tolonglah jangan keji isteri kita, terutama sekali di depan orang. Janganlah aku lah lama duk makan gulai ni, tak boleh makan sedap terang ni. Duk di rumah makan gulai serupa ngapa. Jangan keji macam tu. Kan hantar dah aku duk di rumah bini aku masak tom yam, bubuh telur itik. Nak makan je mana tom yam telur itik. Telur itik orang buat apa? Mana Abang Alim? Mana Abang Alim? Mana tak? Cik, Abang Alim mana? Ada Abang Alim mana? Abang Alim. Telur itik orang buat apa Abang Alim? Buat masak lemak kuning-kuning tu pandai Abang Alim. Tu baru betul. Ni telur itik buat tom yam tuan-tuan. Dia kata jadi dah tak moderator lebih pada ahli panel pula ni nak habis dah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya sebut benda ni dia berkait rapat tentang komunikasi tau. Komunikasi. Kadang-kadang kita nak sebut benda lain, isteri kita dengar macam lain, faham kod lain. Silap faham, gaduh. Begitu juga kadang-kadang suami sebut benda lain, isteri faham kod lain. Bila suami dia balik kata aku tak larat hari ni. Maksud apa aku tak larat tu? Aku tak larat, malam ni tak mau keluar makan, hang lah masak. Itu maksud dia. Bini pun balik-balik, ai pun tak larat lah bang. Cik, kan? Bini maksud tak larat tu, ai tak larat masak. Hang belilah. Boleh faham tu? Tu komunikasi. Ni kita nak tengok ni sebagai pusingan yang terakhir ini, dan saya jemput sekali Prof untuk buat kesimpulan, iaitu berkaitan dengan Prof kongsikan yang kita bagaimana tips-tips komunikasi dalam rumah tangga syurgawi ini. Kita nak komunikasi macam mana tu insya-Allah. Laksa ikan sekok insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Lutfi. Seronoklah forum dengan orang Kedah ni no. Nak gelak aja. Lawak semua. Saya tengok anak-anak pun ketawa faham Alhamdulillah. Kalaulah begini Umi Abah, saya gembira. Saya rasa Umi Abah balik ni tentulah keluarga yang bahagia. Ya tak? Dah ada rasa bahagia tu bertambah-tambah dah. Assalamualaikum. Tak ada jawapan nampak. Kalau beginilah cerita Ustaz berdua, saya rasa untungnya lah orang Kedah ni, orang alok mati ni balik seronok lah. Rumah tangga bahagia insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati di hujung ini, satu daripada perkara yang menambahkan kebahagiaan rumah tangga, yang memelihara pun kebahagiaan rumah tangga adalah apa yang kita pertuturkan,
apa yang kita cakap dalam keluarga kita. Kadang-kadang yang kita bimbang pula hari ni, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, bercakap dalam keluarga dah semakin jauh dah, makin kurang dah bercakap. Saya tak tahu lah orang Kedah. Saya rasa kalau tengok gaya orang Kedah ni ya, Dato' ya, InsyaAllah tak adalah macam mungkin orang di tempat lain. Kadang-kadang cerita bercakap ni Umi dah makin kurang bercakap. Sebab apa? Sebab dia ada benda lain yang terima kasih Mi. Sebab dia ada benda lain yang menarik dia. Kalau anak-anak kita ni kurang bercakap dah dengan kita pasal dia duduk dengan handphone dia tu. Sekarang ni bukan anak-anak aja, mak abah pun sama. Sampai kita nak tahu cerita dia pun kena tengok update dia dalam FB, Insta. Baru tahu, oh pergi sini anak aku, oh kat sini suami aku, oh begini. Dalam rumah kadang-kadang tak bersuara, tak berbunyi. Ini yang kita takut. Kita nak lahirkan keluarga, jangan sampai kita tak kenal dan tak erat hubungan tu hanya kerana kita tidak bersuara. Dah kurang dah percakapan, tanya khabar dan sebagainya, dah makin kurang. Ini yang kita takut. Memang dalam bercakap ni pun Nabi SAW itu sendiri apabila ditanya kaifa sukutin Nabi, Nabi ada ketika pun dia diam. Tak adalah maknanya kita nak bercakap memadang, tetapi yang kita bimbang dalam keluarga ni dah kurang dah pertuturan ini, atau bahasa kita hari ni komunikasi, tanya menanya ni dah kurang. Walaupun Nabi SAW itu ada ketikanya macam kita juga diam. Ditanyakan kaifa sukutin Nabi, Nabi diam macam mana? Diam Nabi ada 4 perkara. Sebab itu barangkali kita tengok juga dalam keluarga kita, kod suami kita tanya tak jawab-jawab, kita berbaik sangka barangkali ikut diam Nabi. Diam Nabi 4 perkara. Al-hilmu, satu, dia diam sebagai tanda kesantunan. Tak adalah bercakap tak berhenti-henti. Pening pula dalam kereta bercakap aja Mi. Nampak kereta tentera lalu, banyaknya tentera. Kejap lagi lalu lagi truk, banyaknya truk tentera. Lalu lagi, ni ada apa-apa ke ni? Nak perang ke ni? Suami sampai tak larat nak jawab, buka cermin tingkap, hei truk tentera, kau nak pergi mana? Tolong jawab kat isteri aku ni. Cakap tak berhenti. Cakap tak berhenti pun tak bagus juga. Langsung tak cakap, ni yang bahaya juga. Jadi al-hilmu, Nabi diam, 1 kerana kesantunan. 2, at-taqdir, kerana dia hormat. Bila orang cakap dia dengar. At-taqdir. At-tahdir, al-hidru, kerana dia berfikir-fikir. Orang Melayu kata cakap siang, pandang-pandang, cakap malam, dengar-dengar. Jadi nak cakap, fikir dulu. Ataupun dia diam yang terakhir, at-tafkir. Ini mungkin kita selalu. Paknya kita nak makan apa malam ni? Diam, tak nyaut. Nak makan apa malam ni? Tak nyaut juga. Dia tengah tengok bola dekat handphone. Umi baik sangka dulu, barangkali dia sedang berfikir. Dia pun tak tahu nak makan apa. Jadi dengan sebab itu dalam keluarga ni, satu benda yang kita kena jaga ialah ambil ruang, ambil peluang, selalu berbual dalam keluarga. Paling tidak ada 4 T lah, saya pendekkan dalam masa yang ada. T yang pertama, selalu dalam keluarga tanyalah khabar. Kadang-kadang 2 patah aja. Awak okey? Orang sini tak awak. Orang sini B tadi kan? A tak ada, kata Ustaz. B je semua. B okey? 2 patah je Mi. Tapi tanya. Kadang-kadang saya perasan, tak tahulah, mungkin lain tempat, lain cara. Orang lelaki kadang-kadang dia tak suka cerita hal dia. Tetapi bila orang perempuan tanya, bila isteri tanya, awak okey? Baru dia cerita. Tadi kerja macam ni, ada masalah kan. Oh, dia nak kita tanya. Bila kita tanya, macam-macam dia cerita. Kalau kita tak tanya, dia diam aja.
Oh, maknanya begitu juga. Isteri pun macam tu, Ustaz. Oh, itu kalau tanya lagi panjang ceritanya. Tapi maknanya kita ni ahli keluarga tanya, anak belajar okey ke tak? Kau tadi sekolah macam mana? Maknanya tanyalah khabar. Janganlah sampai nanti ada orang lain tanya khabar dia lebih daripada abah dia. Nanti ada orang lain tanya khabar dia lebih daripada mak dia. Akhirnya dia sayang orang tu lebih daripada mak abah dia. Walau mak abah dia bela dia daripada kecil, sampai umur dia 25 tahun. Tapi oleh kerana dia baik seminggu 2 minggu dengan orang ni asyik tanya je hal dia. Makan apa, tidur kat mana, buat apa. Sekejap-sekejap tanya. 3 minggu kenal dah rapat, boleh lari ikut orang tu. Pasal dia tanya lebih daripada kita yang jaga daripada kecil sekalipun. Ini perkara penting. Jadi tanya pertama, saya tempat T yang pertama tanya khabar. T yang kedua, tanyalah keperluan. Tanya keperluan. Adik kan, ada apa sayur nak masak? Anda tanya, tak boleh bah. Kita punya peranan, kita nak bagi nafkah. Ada tak barangnya? Cukup ke tak cukup? Nak masak tom yam tadi ada tak barangnya? Tak ada telur itik je. Lantak situ dapatlah telur itik. Tak. Itu melampau. Kok ya pun ya. Gurau lah Ustaz. Gurau saya pun gurau. Jadi tanyalah keperluan. Baik isteri, baik suami. Suami pun ada keperluan. Kalau isteri nak tanya, dia tanya, awak nak pakai stokin apa besok? Awak nak pakai baju apa esok? Abah pun tanya, apa keperluan? Saya tengok ada orang yang dia tak boleh tak tanya isteri dia tentang apa keperluan. Bila dia balik, saya kata, ini pengalaman sendiri. Bila nak balik ke rumah, sebelum balik ke rumah, lalu kedai-kedai. Lalu deretan kedai. Setiap kali lalu deretan kedai, nanti suami akan tanya, awak ada apa-apa nak beli jah? Dia tanya. Setiap kali lalu nak balik rumah, kalau isteri ada dalam kereta, kalau isteri ada dekat belakang motor, jah, awak ada apa nak beli? Pasal sebelum balik rumah lalu kedai. Bila suami dah tak ada, isteri kata, saya tak boleh lalu Ustazah kedai ni. Pasal suami saya kalau lalu je mesti tanya. Bahasa kita kadang-kadang kita kata jadi tagline. Mesti tanya. Without fail lah cakap orang Alok Madi ni. Without fail. Abah kalau lalu, suami saya kalau lalu, dia nampak kedai-kedai ni, dia tak lupa tanya. Jawab ada apa-apa nak beli? Ikan ada, telur ada, sardin ada. Sampai isteri orang perempuan ni bah, dia senangnya. Kalau abah selalu tanya, dia dah tak nak apa-apa. Pasal dia pun malas dah nak berhenti beli. Tak apalah bang, ikan bilis ada lagi. Tak apalah bang, sardin ada kita. Tak apalah bang, ada telur, kita goreng telur lah. Pasal dah selalu ditanya. Tapi kalau jarang-jarang ditanya, sekali dia tanya, nak ambil pen nak, kertas. Kertas ada kertas. Panjang listnya. Sebab abah jarang tanya keperluan. Bila abah nak pergi je kedai, tanya, Umi pun ambil kertas, ambil pen, tulis sepanjang-panjang. Begitu. Jadi abah jadi takut nak tanya. Sebenarnya bang, kalau selalu ditanya keperluannya, dia tak kisah dah. Dia tak nak nyusahkan abah sebaliknya. Betul tak Mi? Mi ngangguk kuat sikit Mi. Jadi yang kedua, kita pakat tanya keperluan. Satu, tanya khabar. Yang ketiga, terima kasih. Ini budi bahasa. Tak dijual beli. Apa-apa dibawa adik suami kita, apa-apa dimasak adik isteri kita, apa-apa kita dapat, ucaplah terima kasih. Itu semudah itu. Bahkan Islam mengajarkan menyebut bukan terima kasih kan bang? Jazakallah khairul jaza. Allah balas awak dengan sebaik-baik balasan sebegitu. Ini maknanya budi bahasa. Apa kita dapat daripada suami kita, apa kita dapat daripada isteri kita, jadikanlah kebiasaan. Itu nak ajak kita jalan tu, kereta api dah lalu. Ucap terima kasih. Jadikan kebiasaan ucap terima kasih. Sehingga nanti anak-anak kita ikut. Dia dengan kawan dia bagi tu, bagi ni, dia ucap terima kasih. Ada yang kata, kawan adik pelik mak, adik asyik cakap terima kasih je kata dia. Kerana dah jadi biasa. Dalam keluarga apa-apa, pergi nak ambil abah beli apa-apa, cakap terima kasih. Abah belanja makan sedap tadi tu
udang apa? Udang gemuk bodoh apa semua tu. Boncet, sotong, bagai semua tu. Dah lapar makan. Umi cakap dengan anak. Umi sendiri cakap, terima kasih bah belanja kita makan. Gurau-gurau aja. Tapi ada ayat terima kasih. Maknanya saling menghargai. Dan akhir sekali, baitun ussisa 'ala taqwa. Kita ni orang Islam. Walaupun kita tanya khabar, sama macam orang lain. Walaupun kita tanya keperluan, sama macam orang lain. Walaupun kita ucap terima kasih, orang lain pun ucap terima kasih. Tapi jangan lupa T yang terakhir. Pasal kita nak bina rumah tangga kita, kata Dr. Aid Al-Karni, baitun rumah ussisa 'ala taqwa, yang berasaskan kepada ketakwaan kepada Allah. Maka T yang terakhir, tadahlah tangan. Tadah tangan ni maknanya apa, bah? Maknanya apa, Mi? Dia boleh jadi tadah tangan yang salat tadi, dia boleh jadi tadah tangan yang Quran tadi. Ni semua penting dalam rumah tangga komunikasinya. Tadah tangan juga berarti doa lah banyak untuk ahli keluarga kita. Nabi SAW bila nampak cucunya menurut riwayat, dia sebut, Allahumma arhamhu fa inni arhamhu. Itu kan komunikasi, Mi. Allahumma arhamhu fa inni arhamhu. Tak apa, Mi, abah tak ingat. Ingat kau Melayu. Apa makna dia? Dikala kita tengok anak kita, suami kita pergi kerja ke, keluar ke, isteri kita sibuk kat dapur masak ke, kemas rumah ke, abah pandang, bah. Bukan pandang biasa-biasa. Macam tadi pandang dia pun dapat pahala, kata ibadat tu kan. Tambah lagi pandang bukan biasa-biasa, pandang makrifat. Pandangnya doa. Ya Allah, kasihilah dia kerana aku kasih pada dia. Allahumma arhamhu fa inni arhamhu. Ya Allah, kasihilah dia. Dalam hati, barangkali suami pun tak tahu kita doakan dia. Isteri pun tak tahu abah doakan dia. Anak-anak pun tak tahu. Duduk dalam hati umi abah. Ya Allah, sayangilah dia, ya Allah, kerana aku sayang dia. Mana lebih mahal dan tinggi nilainya sayang kita pada suami, pada isteri, pada anak-anak dengan sayang Allah kepada ahli keluarga kita? Sudah tentulah sebanyak-banyak sayang, seluas-luas sayang umi abah pada ahli keluarga, seluas-luas lagilah sayang dan rahmat Allah kepada keluarga kita. Mengapa tidak kita gunakan itu sebagai munajat kita, sebagai komunikasi kita dan doakan. Satu daripada sifat orang yang bila ada tadah tangan ni, Allah panggil dia dalam Al-Quran gelaran Ibadur Rahman, hamba Allah yang Allah sayang. Dalam surah Al-Furqan ayat 74 ada 9-10 senarai orang-orang yang Allah sayang. Last kali Allah kata, sifat orang yang baik yang Allah sayang ni ialah bila dia tadah tangan, dia communicate dengan Allah, dia doa dengan Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ambillah doa tu, jadikanlah doa dan bacaan kita. Lagi-lagi kita berada dalam masjid, doa tak ditolak oleh Allah SWT. Dan itulah komunikasi kita. Jadi jangan lupalah tanya khabar, maknanya ambil berat. Jangan lupalah tanya keperluan, maknanya ambil tahu, ambil berat. Jangan lupalah ucap terima kasih, hargailah pasangan kita, anak-anak kita, suami isteri, mak abah kita. Jangan lupalah saling kita doa mendoakan dengan T yang terakhir, iaitulah tadahlah tangan selalu. Jadi sekadar itu Ustaz, mudah-mudahan saya doakan dan mohon doa daripada semua para jemaah juga, kita semua Allah lindung kita, lindung ahli keluarga kita. Mudah-mudahan Allah beri rahmat, Allah berkatkan. Mudah-mudahan dapat melaksanakan amanah tanggungjawab suami isteri, mak abah dengan baik. Akhirnya berjumpa dalam syurga Allah Subhanahu wa taala berkat redha kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni abah, anak-anak yang dihormati semuanya, kalau ada salah silap ya, apa-apa yang tak selesa pada rasa, apa-apa yang tak selesa pada pendengaran telinga, apa-apa yang tak selesa pada pandangan mata, semua yang kurang, yang lemah itu adalah dari saya. Yang baik itu sudah tentu yang Maha Pencipta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan,
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang bahagia Prof tinggalkan kita dengan 4 pesanan tadi, 4T. Selalu rajin tanya khabar, tanya keperluan, berterima kasih dan juga takwa dan tadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadikan keluarga kita ini dapat menjadi satu keluarga ataupun rumah tangga kita, keluargaku syurgaku. Semoga kita dapat semua melaksanakan ibadah dengan baik, menjadi orang-orang yang terbaik, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita nanti semua dapat bertemu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Jadi saya dengan rasa hormatnya mengucapkan terima kasih kepada ahli panel yang pertama yang bahagia Dr. Syekh Azizan bin Mak Desa, dan juga ahli panel yang kedua Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail yang sudi bersama-sama dengan kita memberi manfaat ilmu yang tidak terhingga pada malam ini. Mudah-mudahan nak jadi satu kebaikan kepada kita, sama-samalah kita amalkan. Kalau sekadar kita hanya mendengar dengan telinga, kita dapat pahala menghadiri majlis ilmu. Nak jadi satu kemanfaatan, amalkanlah. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Nah, paling-paling tak ada pun balik lagi bagi salam pun okey lah tu. Balik-balik panggil abang ke, senyum ke, terima kasih ke, apakah saja ada perubahan daripada kita main pada malam ini. Alhamdulillah, moga ada kemanfaatannya. Mudah-mudahan program seperti ini dapat dilaksanakan lagi pada masa-masa yang akan datang. Dan juga kuliah-kuliah mingguan yang diadakan di sini, yang dihadiri oleh Dr. Syekh Azizan, tuan-tuan dapat menghadirkan diri beramai-ramai. Namun yang paling penting sekali, satu pengumuman saya nak buat. Di Masjid Al-Madi ini pada pagi esok ada sembahyang subuh berjemaah. Tahu lagi? Tahu lagi. Tahu. Nak abang tu lah. Jadi nak menjadi kok-kok lah tak tahu. Nak menjadikan rumah tangga kita, keluarga kita ni syurga aku, pergi esok main yang subuh. Boleh tak? Tak kata apa? Boleh ke tak? Boleh, alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.